surah Al-Jathiyah, kalau kita lihat pada ayat nombor 8, ada satu kisah yang menyebabkan ayat nombor 8 itu turun, ya, sebagai peringatan. Iaitulah kisahnya begini. Ada seorang tokoh Quraisy yang bernama An-Nadhr bin Al-Harith. An-Nadhr bin Al-Harith. Apa yang berlaku, tuan-tuan, dia ni sengaja ni maknanya syok-syok kan. Syok, sengaja cari pasal. Dia sengaja membaca dan membeli pelbagai bentuk cerita-cerita penglipur lara daripada orang-orang ajam, orang bukan Arab, dengan tujuan supaya orang ramai masyarakat Quraisy, masyarakat Arab pada waktu itu semuanya tertumpu kepada kisah-kisah penglipur lara tadi. Dia nak mengalihkan pandangan supaya masyarakat Arab pada waktu itu jangan baca Quran, jangan beri perhatian kepada Muhammad, jangan beri perhatian kepada para sahabat, jangan peduli kat mereka ini. Mai kita dengar naratif cerita-cerita penglipur lara yang dikarang dengan pelbagailah oleh masyarakat Ajam ataupun masyarakat bukan Arab. Jadi turunlah ayat ini, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Apa ayat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Yasma'u ayatillahi tutla alaih thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Surah Al-Jathiyah ayat nombor 8. Maksudnya yang mendengar ayat-ayat penerangan Allah, yang mendengar ayat-ayat penerangan daripada Allah sentiasa dibacakan kepadanya, kemudian dia terus berlagak sombong, iaitulah enggan menerimanya, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Oleh itu, apa kata Allah? Fabashshirhu bi'adzabin alim. Allah Subhanahu wa taala perli orang yang macam An-Nadhr bin Al-Harith ini. Allah Taala perli dia. Allah kata apa? Aku nak berikan satu berita gembira kepada kamu. Apa dia? Azab yang maha pedih akan sampai kepada kamu. Allah perli orang yang seperti Al-Harith ataupun An-Nadhr bin Al-Harith ini. Allah. Kenapa ayat nombor 2 itu Allah Azza wa Jalla telah memberikan penjelasan yang begitu tegas. Turunnya Al-Quran ini dari Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Baik, dalam ilmu ulumul Quran, para penonton, ada satu ilmu ataupun satu disiplin yang disebut sebagai ilmu munasabah. Para ulama, khususnya yang mendalami bidang tafsir, mereka mengkaji susunan letak duduknya surah-surah itu, ada munasabahnya, ada hikmahnya. Sebagai contoh, surah sebelum Al-Jathiyah, surah apa para penonton? Cuba Google tak? Sudah. Surah Ad-Dukhan. Okey. Surah Ad-Dukhan merupakan surah sebelum surah Al-Jathiyah. Ayat yang terakhir di dalam surah Ad-Dukhan, Allah Azza wa Jalla menyatakan, Allah memberikan jaminan bahawa Al-Quran itu merupakan kitab ataupun kalam Allah yang mudah difahami, bahasa yang mudah difahami dan dimudahkan penerunan dan juga kandungannya. Maknanya Allah Ta'ala cerita Al-Quran ni merupakan kitab yang mudah difahami, mudah faham oleh kamu semua orang Quraisy. Itu the ending of the Quran, of the surah Ad-Dukhan. Okey. Habis. Kemudian tengok ilmu al-munasabah ini masuk kepada surah Al-Jathiyah pula. Ayat yang pertama, Allah Azza wa Jalla memulakan kalam itu Hamim. Kemudian Allah memberikan penegasan. Apa dia? Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Tuhan yang maha gagah lagi maha bijaksana. Tengok munasabahnya. Sebelum itu Allah Azza wa Jalla menyatakan Al-Quran ini merupakan kitab yang mudah kamu fahami orang Quraisy. Dan setelah itu dalam surah Al-Jathiyah Allah mulakan Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah yang Maha Al-Aziz dan Al-Hakim. Baik, saudara, mari kita tengok pula latar belakang surah ini.
Seperti yang saya sebut tuan-tuan, ayat nombor 8, nombor 9, nombor 22 hingga ayat nombor 25, kemudian ayat nombor 32 dalam surah Al-Jathiyah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana musyrikin Mekah mereka memuncak penentangannya kepada Rasulullah. Mereka memberikan penentangan yang begitu kuat, yang cukup kuat kepada Rasulullah. Bagaimana? Mereka telah menafikan keimanan mereka kepada hari akhirat. Mereka tak percaya kepada hari akhirat. Dan tekanan itu tekanan yang memuncak ketika Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah. Jadi itu latar belakang yang dapat kita faham tentang apakah kita sebut sebagai konteks surah Al-Jathiyah ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, subhanallah, bacaan Tuan Haji Ismail tadi Masya Allah terbaik, suaranya baik, kemudian tajwidnya baik, fasahahnya baik. Cuma ada beberapa perkara sahaja, sikit sahaja untuk ditambah baik. Antaranya ketika kita baca Hamim, Mim tu 6 harakat, ya, Hamim. Okey, satu. Yang kedua, Tanzi, dengung 2 harakat, ya. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kemudian jaga makhraj huruf ba, ya, huruf ba, huruf yang tebal. Inna fis samawati wal ardi la ayat, ya, ardi, inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Maknanya itu 3 ayat. Kemudian sahabat kita bertanya tadi, apa taranum ini, ya? Dai Azrin, ini taranum bayati, ya. Jadi taranum bayati ini Masya Allah, kalau kita selalu tonton majlis tilawah Al-Quran, sama ada peringkat kebangsaan kan, atau peringkat antarabangsa, memang para qari dan qariah akan memulakan permulaan ayat itu dengan membaca taranum bayati. Jadi memang Tuan Haji Ismail buat tadi memang lagu bayati betul banyak. Kan? Jadi secara ringkasnya, bayati ini kita letak di permulaan bacaan kita dan lazimnya mempunyai 6 harakat.